Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad, sekali lagi bersama rakan saya Izzy Nazri di hujung sana. Amir Memphis Depay ya. Umbak dulu. Memphis Depay. Ini apa ni? Siapa ni? Mana? Chris Smalling. Smalling. Inilah ni apa? Aidil. Martial. Jufri Juki. Sekali lagi bersama dengan kita. Hari ni kita nak berbincang episod yang agak panas, yang aku rasa tak tahulah nanti mungkin lepas episod ni ada orang DM kita orang pula ke apa, marah Kita ke lain, apa. kita lain. Tapi sebenarnya episod ni kita nak rungkaikan bukan apa. Kita just nak pandangan, dan satu lagi sebab benda ni Vocat FC sendiri dah cerita benda ni. Ya. Tapi aku rasa kita perlu ulas jugalah pasal cerita ni kan. Aku rasa benda ni tak tahulah fan Malaysia tahu ke. I mean, kita dah pernah sebut pasal double contract ni. Betul. Ataupun kontrak apa, boleh kata dua kontrak lah kan. Vocat FC ada tulis artikel pasal ni. Zee, apa maksudnya double contract ni? Dua kontrak ni. Double contract ataupun dua kontrak ini bermaksud seorang pemain menandatangani dua buah kontrak bersama dengan satu pasukan. Okay. Kontrak yang pertama selalunya adalah kontrak yang akan dihantar ataupun disubmit kepada FAM. Kontrak rasmi lah. Kontrak rasmi lah. Okey. Yang katanya gaji bernilai lebih rendah daripada kebiasaannya. Sebagai contoh, kalau seseorang pemain tersebut menandatangani kontrak bernilai RM50,000, mungkin dalam kontrak A ataupun kontrak pertama tersebut bernilai RM10,000. Jadi RM10,000 tu yang akan dihantar kepada FAM lah secara rasmi. Dan baki RM40,000 itu akan disign untuk kontrak yang kedua. Jadi yang RM40,000 tu yang tak senyap-senyap lah. Senyap-senyap lah, orang kata under table. Okay, kenapa wujudnya double kontrak ni Amir? Dua kontrak ni? Dari tax. Nak lari tax? Lari daripada cukai? Nak lari daripada cukai. Kalau kontrak A rendah, maknanya cukainya rendah lah. Cukai rendah lah. So kontrak B tu lari lah. Lari lah. Kau dapat exactly 65,000 lah. Ada orang kata kalau lari cukai pengkhianat tau. Itu saya tak nak ulas lah lebih. Sebab ini pun pemain kita kan. Tapi tak mau lah. tapi tak mau lah. Iji marah sebab itu bonus dia. Bonus dia tiap tahun. Bukanlah bonus tu. Untuk rakyat je. Lampu luar. Lompat jalan. Lompat jalan. So untuk kau sebab nak Bagi lari tax aku dia lebih kepada mungkin lah daripada persepsi aku nampak dia nak lari daripada tax. Sebab benda ni pun amalan daripada tim-tim Europe yang besar. Ada juga tim Eropah? Ada banyak. Tapi diorang gunakan bukan double contract, diorang gunakan image rights. Jadi itu yang kes macam Ronaldo buka buka kepulauan pula. Buat company dekat tak silap aku dekat island tak silap aku sebab corporate tax diorang lagi rendah. So dia dapat balik lebih banyak. So itu yang jadi isu. So sebenarnya bukan dalam Malaysia je lah. Bukan dalam Malaysia je lah. Cuma dia jadi problem kat Malaysia ni disebabkan tak bayar. Tak dibayar gaji. Tak dibayar gaji. Okey, sebelum kita masuk tu aku sambung kau punya pro dan kontra dia memang banyak. Kadang-kadang tim akan bayar lamsam jumlah yang banyak under table tu. Yang under table tu kontrak B lah. Kontra dia pula ataupun benda yang tak kurang baik pula adalah bila tim ada masalah untuk bayar gaji, pemain boleh fight untuk gaji A saja. Kontrak A saja yang dah declare dengan FAM kan. Okey, ada pemain mengakui bahawa kata double contract ni sebenarnya risiko kepada pemain disebabkan ia memberi banyak kelebihan dan kelebihan kepada pengurusan pasukan berbanding pemain. Tapi kenapa pemain sign juga? Jov, kalau dah tahu macam tu, adakah dia orang macam tak berani ke macam mana? Okay, base kalau ikutkan yalah macam sumber-sumber yang kita discuss ni, aku pun baca daripada banyak Vocat FC dan sumber-sumber yang lain. Banyak bila aku tengok ada pemain yang bila dia terlalu berani akan tak disenangi oleh pihak management pula. So apa yang dia buat, bagi aku benda ni as a player dia kena ada, orang kata aku rasa kena unite lah, walaupun dia orang ada kena together lah together semua kan. Sebenarnya bila betul ini sumber rezeki, tapi aku rasa ada benda yang macam aku cakap lah, aku boleh sure benda yang nak offer double contract ni, idea ni bukan datang daripada pemain. Benda tu diletak di atas meja yang untuk pemain nak sign ke tak. So pemain ni lebih kepada okay, ini sumber rezeki aku, kalau ini yang di offer aku ambil. So tapi bagi aku pemain kena fight lah Pemain kena fight, kita kena tukarlah adat benda ni. Benda ni tak betul bagi aku. Macam aku cakap, at the end of the day, benda ni macam tadi kau cakap, bila kontrak yang disubmit oleh FAM saja, kalau RM10,000 tu je lah di atas kertas. Kan? Presiden PFAM sendiri tu pun cakap kan. Izzah cakap apa ni, kontrak bila under double kontrak ni susah untuk diorang fight juga dengan law lah. Kan benda-benda macam ni sebab
kontrak kedua tu tak di-recognize. So aku jadi lebih faham lah sekarang kan. Okay, kenapa ada setengah pemain bila gaji tak diterima, macam kita dia pernah senyap, bincang. Kita pernah cakap, apa. kenapa gaji dah 2 bulan tak bayar, tak ada orang bising. Kita pernah bincang. So sekarang aku lebih faham. Okey, baru kita faham. Aku boleh relate. Aku tak tahulah kan yang aku paling slow sekali gambar tapi aku boleh relate. Aku lagi baru faham lah. So benda macam ni lah yang kita tak nak. Tapi Jo, on that part aku rasa pemain pun tak ada pilihan. Mungkin bila dia letakkan ini option kau, ini gaji dan kau kena sign double contract ni. Kalau dia rasa dia reluctant untuk sign, tim mesti tak nak ambil dia. Susah lah kau. Itu aku akan masuk je lagi, Mac. Aku akan tanya kau. Aku tanya kau balik pasal benda tu. Sebab kau cakap pemain tak ada pilihan kan. Okay, tak apa. Sebelum tu kita masuk dengan Izzy. Kalau kelab pula tak nak bayar income tax banyak-banyak, kenapa tawar gaji yang bukan-bukan? Itulah pasal nak ikat pemain, orang kata nak desperate. Nak sangat pemain tu, jadi kita bagilah offer yang dia suka. Maksudnya begitulah kan. Dia bagus kan, so dia bagus untuk tim kita. Tapi pula bila kalau Mamat yang bagus tu tak nak sign double contract, katakan dia tak nak sign double contract ni, engkau boleh buang dia pula kau rasa. So apa sebenarnya ni sebenarnya? Aku rasa lebih kepada mungkin dah jadi satu trend ataupun budaya lah kan. Culture budaya lah. Jadi culture kan. Tak apa, kita offer je dia 2 kontrak, kalau dia tak nak kita cari orang lain. Tapi dalam hati dia nak pemain tu, dan dalam hati juga kata confirm dia sign ni kan. Tapi macam Juk cakap tadi, bila kata sepatutnya lah pemain unite, kenapa pemain kena rasa takut dengan persatuan? Sepatutnya persatuan yang kena rasa takut dengan pemain. Sebab apa aku kata itu? Sebab persatuan ataupun pasukan nak main mesti kena ada pemain. Macam aku cakap tadi bermakna pasukan ambil pemain ni pun dengan ugut pemain. Macam tu. Kau rasa tak pilih pemain dengan betul, hanya mengambil pemain yang mahu turut kata mereka. Soalan ni bagi aku. Aku jawab tadi dulu. Itulah. Aku rasa tak adalah istilah ugut tu, tapi dalam erti yelah, maknanya ugut lah tu. Maknanya okey, tadi kau cakap leave with no option. Tak ada option. Apa logiknya? Itulah aku cakap perkataan ugut tu agak keras lah, tapi disebabkan pemain sendiri tak ada pilihan. Pemain tak ada pilihan. Kalau sebab aku boleh main bola je, dan tim lain pun, tim dalam Malaysia ni pun berapa banyak tim je yang ada, dan berapa banyak option. So maknanya dia tak bagus lah. Tak adalah nak cakap bagus, sebab performance Super League pun pemain Lebanon pun cakap Liga Malaysia ni lebih profesional. Dalam pemahaman aku, bila kau nak cakap istilah ugut tu, tak juga. Sebab dia tak ada option lain selain untuk sign. Kalau dia nak go down, kalau katalah dia tolak balik, okay Min, siapa yang rasa selesa untuk bayar tax? Yalah, memanglah kan? Jadi kalau ini option yang diberikan untuk dia lari daripada tax, why not? Kan? Cumanya tak dibayar. Tak puas hati. Apa tu? Aku tak setuju sebab apa? Bagi aku dalam satu perjanjian perjanjian tu kita aku letak diri aku sebagai pemain dalam satu perjanjian tu dia kena seimbang bagi aku. Bila dah diletakkan satu kontrak perjanjian yang tak seimbang, yang boleh memakan diri kau. Apa maksud kau tak seimbang? Tak seimbang sebab sekarang A 10,000 contoh bagi A 10,000, gaji di offer 80,000, B 70,000. 70,000 ni kalau aku sebagai pemain kau tak payah pandang lah, because this is not benda ni takkan protect lah. Benda ni takkan protect. Kau anytime je benda tu tak ada. Betul, tapi itu benda jadi bila kau tak dibayar. Tapi kalau kau dibayar? Iyalah, tapi itu aku cakap dia ada risiko. Sekarang ni cerita banyak yang tak dibayar ni. Itulah jadi. Yelah, maksud aku risiko tu terlalu tinggi. Aku tak letakkan pemain bola pun, kau kerja apa pula, kau kerja offshore ke apa. Man, aku kerja dengan aku 80,000. Tapi payslip kau akan letak 10,000 je yang lagi 70,000 tu aku akan back in kat akaun kau. So bila kau apply loan, kau apply apa, bagi aku lah tu aku cakap, aku letak diri aku sebagai pemain, aku apply loan, aku nak apply anak aku sekolah, aku nak yang dibaca. Dia bagi 10,000, 70,000 tu kau masuk akaun kau nak tunjuk apa kat pegawai bank tu. Dia macam money laundering tu. Bila macam tu berlaku, sebenarnya kau terdedah yang pertama, dan kau mudah dicabuli hak kau sebenarnya. Yes. Jadi, so untuk aku, sebab kalau aku sebagai pemain, aku rasa deal ni tak berapa adil. Betul. Which is aku rasa lebih kepada pihak sebelah sana. Betul. Apa mungkin okeylah, jalan penyelesaian yang terbaik aku akan cuba cari, yang aku cakap apa yang boleh ada clause yang boleh protect saya kalau kontrak B ni menjadi masalah. Untuk aku lah. Sebab tu aku rasa macam negotiate the best lah. Sebab tu aku rasa macam pasukan. Okay, when you say tak ada pilihan, pasukan pun boleh decide kalau dia rasa dia tak nak Mamat ni. Kalau katakan semua pemain unite cakap no second contract,
dia pasukan pun tak ada choice sebenarnya. Betul. Right. Dia PFAM sendiri cakap elakkan daripada sign. betul. Besok bila kau kena game, kau cari siapa? PFM. Bila aku kata jangan sign, kau sign pasal apa? Nampak? Kalau aku jadi Saya Izam buat militan. aku lempang sial. Yang datang lempang sial. Datang jumpa aku lempang bagi. Lempang. Nampak macam sebelum lempang salam dulu lah. Bagi kan. Sebab yelah kita dah bagi nasihat. You tak nak dengar. Sekarang Betul you lah. ada masalah, you terkedek-kedek ketuk pintu nak minta tolong. Kenapa pemain boleh berada dalam situasi macam ni? Benda ni kita tahu agak salah lah. Memang kita tahu salah kan. Ataupun ada desakan daripada pihak luar, mungkin ejen. Ini yang kau punya Sumber. Informer bagi tahu ni. Gali lagi. Agent, gali lagi. Inilah aku sedih. Ada Mungkin lah benda-benda macam ni, idea-idea yang bijak-bijak macam ni datang selalunya, orang kata yang benda yang tak baik ni datang ni selalunya daripada yang perompak lah kan. Daripada agent. Kan. I mean, Perompak Tapi kita tu. tak tahulah. Ni andaian kita saja. rompak ini bagi aku ni rompakan untuk player bagi aku. Bila kau buat kontrak B, lepas tu ada orang lain tap on certain portion, bila ada pasal kontrak B, apa motif ni semualah. Macam okey, kalau macam Amir cakap tadi pasal tax, banyak lagi cara lah untuk lari tax. Bukanlah banyak lagi cara. Kau macam tengok. Banyak lagi. I mean bukan untuk kurangkan tax ni macam-macam kan. You boleh buat CSR aku ke apa aku percaya benda ni lebih daripada tu lah. Kenapa kena ada kontrak B ni? Tak kena sedar bila benda ni berlaku dan dijadikan amalan, ini adalah salah satu penyumbang kita ada masalah pembayaran gaji. Betul. Inilah. Jadi kita selalu question, apa pasal tak bayar gaji? Jadi cuba kita bersihkan aktiviti yang tak sihat ni, kita tengok macam mana perjalanan pembayaran gaji bagi setiap pemain tersebut. Kan? Betul. I mean, kita tak pernah cuba benda tu. Kita amalkan benda yang dah biasa. Masalah. Dan aku rasa pun salah satu sebab pun harga orang kata Malaysia punya footballer ni overpaid is because of this. Ya, betul. Disebabkan ini, kita tak tahu berapa exact harga diorang ni sebenarnya. Sebab dia ada belakang ada di kontrak. Jadi inflation harga ni disebabkan diorang ni sebab agent. Kipas Seman tu 200,000 mungkin. tak tahu. We never know Kita dalam about surat that. khabar tulis 125. Itu mungkin yang kontrak yang A. Yang A punya tu. Yang B kita tak tahu. Tapi aku sangat setuju dengan statement kau tadi. Memang ini disebabkan agent sebab aku tak merasakan persatuan sampai di satu tahap pemikiran that level lah. Aku tak rasa lagi sebab kalau diorang bijak, diorang tak ada masalah pembayaran gaji ni. Betul. Jadi aku rasa ni lebih kepada ejen tu sendiri yang antara salah satu punca utama kenapa industri bola sepak kita ni dalam industri yang wujud tak wujud. Tetapi di situ ada flow of money. Jadi di sinilah wujudnya perompak-perompak ni lah yang macam Ju cakap tadi tu, mengambil sedikit. Tapi kita tak nak cakap yang semua ejen Ah, tidak no, baik. no. Ini bukan secara Pukul rata ada tak? yang tak pukul rata, ada yang okey, Maksud ada aku yang tak okey. yang mengamalkan, yang memberikan Benda-benda macam ni double contract. Kita isu kat sini double contract ni yang problem. Okey lah. Kalau kau dapat kontrak A, satu kontrak je 80,000. Katakan tak lepas tax semua mungkin tax Malaysia bukan tinggi. Kan? Lepas tax apa semua mungkin 60k. Kau deal lah dengan pemain tu. Kau cakap maybe kau boleh bagi aku sebulan 5,000 ataupun dari jumlah kontrak yang kau dapat setahun tu kau ambil lah portion sikit. Tapi kau tak akan dapat lah sebanyak macam bila kau ambil macam tu kan. I mean you can always, kau boleh always negotiate and buat benda yang bersih tapi kau still dapat. Faham tak? Ada Walaupun cara dia, ada kan? cara dia. Cumanya kau tak akan dapat, kau tak boleh tamak lah, itu saja kalau kau tanya aku. Semua nak jalan pintar, nak jalan mudah. Nak jalan pintar, jalan mudah, kau nak dapat banyak. Itu je aku rasa lah. Ini seperti aku cakap tadi, andaian kita sajalah. Kita tak tahu benda ni macam mana kan. Member Ju suruh gali, kita gali lah. Tapi aku ada baca satu artikel, tapi artikel tu sedikit pendek lah. Aku lupa kat mana. Safiq Rahim kata tak ada masalah double contract. Pasal dia di JDT pun double contract. Sebab dia dapat Bukanlah dia cakap dia tak pernah ada double contract. Oh, dia tak pernah Sebab dia ada. cakap Okey, dekat aku JDT rasa. pun tak pernah ada isu-isu macam ni. Bukan dia Apa offer silap lah. lah. Okey. Terus lah. marah Safiq Rahim ni. Tak apa, salah diperbetulkan. Kita JDT ni. Ada juga kes di mana pemain tidak kecoh walaupun tidak menerima 5 bulan disebabkan cuba untuk cover isu double contract ni agar tidak kantoi dengan FM atau MFL macam tadi kau cakap lah, mungkin lah kan. Okey, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM menyatakan Badan Induk Bola Sepak Negara tidak pernah mengiktiraf double contract ni dalam saingan Liga Malaysia. Aku rasa kat luar pun tak, dekat luar negara pun tak. Sesama Agungnya, Stuart Ramalingam berkata pihaknya hanya akan mengambil kira kontrak utama sekiranya terdapat masalah. Jadi bila ada tunggakan gaji, salah siapa? Pemain
Kau rasa pemain yang salah ke? Siapa yang salah sebenarnya kat sini? Adalah isu double contract ni. Aku rasa dua-dua. Kedua-dua pihak lah. Dua-dua pihak sebab macam Juf cakap, kat mana ada demand kat situ ada supply. Jadi sebabkan benda tu diorang tahu pemain ni tak ada pilihan sangat, tapi dia nak gaji yang sekian-sekian. Dia mesti menyatakan hasrat dia. Jadi okey, kita pecah dua. Kau tak boleh salahkan satu kelab je. Sedangkan kau sendiri pun sign benda tu. Kalau kau decide kau sebagai pemain, okey kita unite, kita cukup persatuan pemain kata tak nak benda ni. You boleh report apa semua, benda ni tak akan wujud. Diorang pun tak akan berani. Sebab you don't play the role. Itu je pada aku. Lepas tu aku rasa diorang ni tak ada, mungkinlah tadi macam Amin cakap tadi, apa yang PFM boleh buat ni sebenarnya ialah satu kursus sebenarnya untuk player ni buka mind diorang. Kau kena ada tempat legal untuk reference, kau punya personal lawyer ke. Usually kalau dekat Europe, diorang kan ada benda-benda ni semua kan, and ada service benda ni. Jadi aku rasa ini satu lagi, sebab industri kita ni terlalu banyak kelompongan, tapi money flow tu banyak tau kat situ. Kita tak ada akta ataupun tentang double contract tu kan. I mean macam kalau aku as a player lah, ada team approach aku, tiba-tiba dia offer double contract. Aku cakap aku tak nak kan. Aku pergi report kat satu tempat, dan pasukan tu akan kena. Kita tak ada kan benda tu tak ada kan. Belum lagi, tapi menurut KAS, kontrak is a contract. Walaupun B tak diiktiraf FM, tapi kalau you buat pergi court, benda tu kena diselesaikan. Apa tindakan FAM jika dapat tahu pemain menandatangani dua kontrak? Hukum mereka dengan gantung perlawanan? Bayar denda? Kalau kau tanya aku, boleh hukum dia orang denda? Aku tak nak cakap lah sepatut denda ke, tapi patut diberikan hukuman lah. Hukuman supaya bagi warning lah kan. Yes, kita jangan tak nak lagi benda-benda macam ni. Yang which is aku faham. Aku nampak kenapa player akan jadi desperate dekat satu time. Bagi aku nampak isu ni bila ada kontrak macam ni, okey. Macam aku cakap lagi sekali, bila aku tengok pasal kita punya pemindahan ni apa semua budaya lah, okey. Sebab aku tengok mostly player kita, Super League kita akan tamat kontrak Disember. Lepas tu bila tamat kontrak Disember, selalunya bila dah tamat nak dekat ujung tamat kontrak, macam kita tak cewa juga. Bila nak ujung-ujung tu baru nak cerita nak renew. Lepas tu nanti bulan 1 dah orang pun setahun. Betul. Orang dah sibuk bulan 1 tu dah kebanyakan player yang steady dah sign kontrak team dah masing-masing. Lepas tu bulan 1 pun dah kita punya market of transfer tu tak berapa aktif. So kadang-kadang dia orang pun macam 31 Disember tu kontrak dia habis, tapi dia tak dapat offer lagi. Tiba-tiba dapat satu je offer dari PDRM contoh. Itu pun double kontrak. Aku faham jugalah. Aku bukan pemain bola, tapi aku boleh nampak oh ini masalah dia orang. Industri kita tu kena profesional lah sendiri. Tak boleh. Benda ni tu aku cakap ini budaya. Kau kena treat player tu better. Kesian kat player macam tu. Kenyataan daripada Vocat FC, penulis secara peribadi telah menerima mesej nasihat dari pihak tertentu tersebut yang dipastikan hanya menggunakan fake profile. Panas punggung. Supaya tidak terlalu bersungguh-sungguh mendedahkan lebih dari isu double contract ni. So korang nanti akan dapat mesej Siapa aku layan je. DM apa semua Ini dia punya statement daripada Vocat lah kan. Kalau kita nak perbetulkan sistem bola sepak kita, sedar atau tidak, isu ni juga sebenarnya merupakan penyumbang terbesar kepada permasalahan gaji dalam Liga Malaysia yang tidak pernah habis musim, selain turut menjadi pengaruh besar kepada pemain-pemain muda yang baru terjun dalam ke realiti bola sepak yang sebenar. Sebagai penutup, dia sebenarnya yang macam kita dah discuss daripada awal tadi tu kalau betul, kenapa nak takut? Betul lah kan? Bermaksud tengah buat salah sekarang. Itu je kan. Tu buat fake profile tengah buat salah ni sampai takut lah apa semua kan. Tapi sama kan, penyumbang kepada permasalahan gaji kan. Kita pun selalu berbual tentang masalah gaji dan setiap musim akan ada masalah gaji kan. Mungkin isu ni adalah isu orang kata akar umbi yang sebenarnya inilah poin yang paling besar. Kita pun tak tahulah, ini aku andaikan lah. Mungkin ini adalah poin paling besar benda ni lah. So kalau kita berjaya untuk menukar budaya ni, kita dapat bersihkan benda ni, aku rasa sekiranya andaian aku betul, mungkin masalah gaji tu akan berkurangan. Mungkin ada lagi lah kan, mungkin daripada yang kes FA, KFC semua tu mungkin ada, tapi mungkin akan berkurangan. Kita dah jarang-jarang dengar, ataupun mungkin nilai dia tak besar. Right now kau tahu masalah gaji, semua main juta baik. Benda yang tak betul, kita macam aku cakap lah, kita perbetulkan lah. Kita perbetulkan, kita kena lebih profesional. Maksud aku,
benda yang macam aku cakap kontrak A, kontrak B ni bukannya hanya kepada bola sepak, mungkin sukan lain juga. Kalau dekat luar negara pun buat benda yang sama so, juga kan. bagi aku simple je, benda yang tak betul, benda yang bagi macam aku cakap yang paling kesian dalam double contract tajuk Adalah topik pemain. hari ni adalah pemain. Betul. Bagi aku ni menzalimi pemain. Kalau disebabkan pembongkaran ini boleh kacau periuk nasi, cuba kau bayangkan kalau kontrak B punya nilai tu tak dibayar. Kacau tak kacau periuk nasi tu? Betul. Periuk nasi pemain lah. Sama je. Ha. So, tak ada istilah kacau periuk nasi pun sebenarnya. Kita nak cuba perbetulkan benda yang tak betul. Itu saja. Kita nak bagi macam periuk nasi tu penuh lah. Since kita kita pro kan. Ha. Kita liga kita profesional. Kalau jadi macam ni baik kita pergi patah semi pro ke apa. Kan. Kalau dah macam ni teruk sangat. Okay. Sekian saja perbincangan kita yang hangat ni. Mungkin lepas ni kalau kita on tak shoot, maknanya ada orang kacau kita orang lah tu. So, aku akan minta cuba maaf lah. bekerjasama dengan LHDN lah nanti. Jadi ya, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Izzy? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi. Selamat.